Karya. Nama panggilan saya Mira. Saya student daripada Multimedia di Universiti Malaysia Kelantan. Okay, hai, nama saya Adila Atika binti Mustafa Kamal. Boleh panggil Dila. Saya juga pelajar Multimedia di Universiti Malaysia Kelantan. Dokumentari permainan gasing uri di Kelantan itulah tajuk karya Mira, dan yang cerita semut ni adalah karya Semut dengan Burung Merpati merupakan sebuah buku cerita interaktif. Ia merupakan produk pertama saya. Dalam buku cerita interaktif tu dia mengandungi teks, animasi, audio dan menerapkan elemen interaktiviti dalam buku cerita interaktif tu supaya dia lebih menarik dan ada komunikasi dua hala antara pengguna dengan buku cerita tu. Saya pilih Semut dengan Burung Merpati ni, dia macam mengimbau zaman kanak-kanak saya waktu membaca buku cerita biasa yang tradisional tu. Lepas tu jalan cerita dia pada saya sesuai lah. Tidak terlalu banyak karakter, ringkas, tapi ada nilai-nilai moral yang boleh diserapkan di situ. Ada suatu hari, seekor semut keluar mencari makanan. Semut berjalan dengan riang sekali. Tiba-tiba, angin bertiup dengan kuat sekali. Semut terjatuh ke dalam sungai. Semut itu tenggelam timbul dihanyutkan arus sungai. Dia menjerit meminta tolong. Tolong, tolong. Artwork yang saya buat dokumentari permainan gasing. Saya pilih dokumentari permainan gasing ni sebab saya nak mengetengahkan tentang pembuatan dan cara bermain gasing kepada orang ramai, sebab sekarang ni permainan gasing boleh dikatakan semakin pupus dan hanya golongan orang tua sahaja yang pandai buat gasing dan main gasing. Saya pilih dokumentari sebab dia lebih kepada informasi, dia memberi maklumat kepada masyarakat dan boleh membantu pelajar sendiri untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan dan cara buat melalui dokumentari yang saya hasilkan. UMK atau Universiti Malaysia Kelantan menjadi destinasi Digistar Teens untuk episod kali ini. Bagi yang terlepas menonton episod sebelum ini, kawan-kawan bolehlah menontonnya di laman Facebook kami ataupun ikuti perkembangan Digistar Teens Malaysia di Twitter. Digistar Teens boleh ditonton di mana-mana sahaja, macam Mira yang sedang mencari fakta tentang permainan gasing uri di Kelantan ni. Semuanya hanya di hujung jari sahaja. Gambar-gambar dah ada, fakta dah lengkap. Sekarang tunggu apa lagi? Tengok boleh, tiru jangan, kerana Digistar Teens hanya mencari sentuhan karya yang asli sahaja. Walaupun Adila cuba mendapatkan info-info terbaik untuk menghasilkan e-book atau buku cerita interaktif menerusi tutorial secara maya, tapi pastikan Adila hanya mengambil teknik untuk membangunkan aplikasinya sahaja. Tak kiralah sama ada menggunakan skrin sesentuh ataupun butang klik, yang penting datang dari idea sendiri. Seperti yang kita dah tengok pada episod-episod yang lepas, begitulah cara yang digunakan oleh Adila dan Mira untuk memperolehi idea dalam melahirkan konsep cerita. Cuma bezanya, Adila perlu lebih kreatif supaya buku cerita ini dapat menandingi koleksi buku cerita kanak-kanak yang berlambak-lambak di pasaran. Sebabnya dari segi jalan cerita, dah banyak dah versi cerita Semut dan Burung Merpati yang Digistar Teens baca. Tetapi yang diterbitkan dalam bentuk interaktif digital masih lagi baru.
Jadi, mampukah Adila menyahut cabaran dan seterusnya membuktikan keupayaannya sebagai pendatang baru yang kreatif dalam bidang penerbitan buku kanak-kanak menerusi multimedia digital? Kita tengok hasilnya dalam Digista at Work selepas ini. Biar betul Mira dengan Adila ni sampai dalam bot cari idea untuk siapkan tugasan. Kejap. Ini penerbit yang suruh ke atau memang cara macam ni sahaja korang boleh perah idea untuk siapkan jalan cerita? Cara senyum Adila pun Digista Teens dah faham. Kalau kawan-kawan nak tahu, rupa-rupanya dua sahabat ni memang suka lepak di tepi pantai untuk mendapatkan ilham. Suasana angin laut yang bertiup sepoi-sepoi bahasa inilah yang banyak membantu Adila untuk mencipta karakter animasi dalam buku interaktifnya. Berjalan je kerja kawan kita yang dua orang ni. Tadi cari ilham di tepi pantai. Sekarang buat tinjauan lokasi di tapak permainan gasing Uri Kelantan pula. Tak apa Mira, janji kerja jalan. Aik, tengok je. Rupanya ada juga minat nak main gasing Uri. Dah belajar lilit pada tali gasing, tentulah nak main gasing lepas ni. Kira okey lah tu. Dah alang-alang sampai kan? Rugi kalau tak mencuba. Permainan gasing Uri ini bukan boleh dapat di semua tempat. Hanya popular di pantai timur sahaja. Kalau stres, mari kita tengok kerja-kerja belakang tabir. Bagaimana Adila menyiapkan buku cerita interaktif Semut dengan Burung Merpati ini. Nampaknya dah di peringkat menyiapkan latar belakang. Dalam diam-diam je Adila buat kerja. Tiba-tiba ada satu bulatan besar. Takkan karakter kod dalam cerita ni? Cuba kawan-kawan teka, bulatan merah ni apa? Ya, betul. Aliran navigasi. Kerana untuk buku cerita interaktif, Adila perlu membangunkan ikon-ikon tertentu di ruang skrin. Kalau tidak, susahlah pengguna nak menggerakkan muka surat atau ruang skrin yang berikutnya. Itulah yang membezakan antara cerita animasi pendek yang selalu kita tonton dengan pemikiran animasi untuk buku cerita interaktif. Setiap ruang skrin mesti mengikut jangka masa teks dibaca dan mudah diakses mengikut arahan atau skrin pilihan yang telah diprogramkan. Adila selesai. Mira masih lagi di bilik suntingan. Dengar cerita semasa dalam proses menyiapkan dokumentari permainan gasing Uri Kelantan ini, Mira berdepan dengan banyak cabaran. Terutama sekali semasa Mira sedang melakukan proses suntingan akhir. Apa cabarannya Mira? Last sekali semasa proses penghasilan ni, masalah saya masalah PC, dan yang terbaru masalah skrin laptop ni. Ni kali kedua saya tukar, tapi tetap ada masalah. Tinggal yang skrin ni dah separuh rosak, tapi saya cuba. Saya berharap laptop ni boleh bertahan sehingga projek saya siap sepenuhnya. Bagi Adila pula, dia tidak menghadapi banyak masalah. Segala berjalan seperti dirancang. Inilah antara watak-watak utama dalam cerita Semut dan Burung Merpatinya. Jom layan. Ada suatu hari, seekor semut keluar mencari makanan.
Semut berjalan dengan riang sekali. Tiba-tiba angin bertiup dengan kuat sekali. Semut terjatuh ke dalam sungai. Semut itu tenggelam timbul dihanyutkan arus sungai. Dia menjerit meminta tolong. Tolong, tolong. Jeritan itu disedari oleh seekor burung merpati. Burung merpati berasa kasihan lalu memetik selai daun dan menjatuhkannya. Semut merayap naik ke atas daun dan terselamat. Semut mengucapkan. Keesokan harinya, burung merpati sedang berehat di atas batang dahan. Di bawah pokok itu, seorang budak nakal sedang berjalan-jalan sambil membawa lastik. Budak nakal itu ternampak burung merpati sedang berehat di atas pokok. Dia cuba untuk melastik burung merpati itu. Semut yang kebetulan lalu di situ ternampak burung merpati dalam bahaya. Semut segera berlari mendekati dan menggigit kaki budak nakal itu. Budak nakal itu menjerit kesakitan. Aduh, sakitnya. Burung merpati terkejut mendengar jeritan budak nakal itu dan terbang menyelamatkan dirinya. Burung merpati berterima kasih kepada semut kerana telah menyelamatkannya. Kita saksikan pula dokumentari Gasing Uri. Kelantan atau dikenali dengan julukan Negeri Cik Siti Wang Kembang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Tanah serendah sekebun bunga ini kaya dengan khazanah seni tradisionalnya. Salah satu daripada seni tradisional tersebut adalah permainan gasing. Mak Rifin bin Abdul Rahman, 64 tahun, anak kelahiran Kota Baru, Kelantan. 30 tahun lalu, beliau merupakan seorang penjual ikan. Bidang pembuatan gasing ini menjadi titik tolak kepada perubahan kehidupan. Ada tempat buat gasing tu ada 3 jadi. Yang satu di pada Bembem, Makno. Yang kedua dia ada di Kampung Sarah. Kampung Sarah tu tak Westman lah. Yang ketiga baru Pak Pocik P ni, Kampung Pasir Tek Kambing. Seperti yang kita ketahui, penghasilan gasing uri masih lagi menggunakan teknik tradisional. Kayu rambangan, kayu rambutan, kayu apa macam-macam lah, kayu semua kayu boleh buat. Cuma tolak kayu kayu ni, kayu yang kukuh lah sikit tu je. Kalau kayu yang boleh kukuh akar kita boleh buat, kayu akar besar. Proses utama untuk menghasilkan gasing uri adalah dengan memasukkan kayu patak yang telah dilarik menggunakan gam. Kemudian, kayu yang digam tadi akan dilarik sehingga mendapat ukuran yang dikehendaki. Proses seterusnya, timah akan dimasak sehingga mendidih dan proses menuang akan dilakukan dengan mencurahkan timah yang masih panas ke dalam acuan yang telah tersedia tadi secara perlahan-lahan. Langkah seterusnya, sekali lagi proses larikan akan berlaku di mana kayu gasing yang telah siap dituang dengan timah tadi akan dipasang pada alat bindu. Ketika ini, tangan mestilah pegang
dan sentiasa kekal pada kedudukan supaya sebarang pergerakan tidak mencatatkan atau mencalakan permukaan timah. Akhir sekali, proses pemasangan pematik akan dilakukan. Bagi mendapatkan tahap keseimbangan sesebuah gasing, paksi akan dipasang. Paksi yang berbentuk seumpama paku akan dipaku pada badan gasing. Proses pemasangan pemotik ini adalah untuk mencantikkan lagi gasing yang telah dihasilkan. Setiap permainan pasti mempunyai teknik dan cara tersendiri sebelum sesuatu acara dimulakan. Begitu juga dengan permainan gasing uri ini. Sebelum gasing dipusing di gelanggang, proses melilit tali harus dilakukan. Proses ini memerlukan individu berasingan untuk melilit. Setelah itu, gasing akan dipusing dan seorang penyokok akan menyambut gasing tersebut. Proses ini akan berlaku antara dua pihak yang bertanding. Sedang menanti. Selalunya kita perlawanan gasing dia 2 jam 10, 2 jam 15. Lama, puas menunggulah masalah. Kita pergi sesari temai 4 perlawanan tu 5 kali. 5 kali pusing ni, ni mau nagel. Mau nagel 5 tu yang menentukan kalah menang ya masalahnya. Game lama, dia simple tapi berfikir. Jangan keliru, ini cerita lain. Boleh selitkan hiburan malah sesuatu yang berbentuk berpengetahuan ada maklumat kat situ. Wow, produk idaman secara maya. Ini game yang baik dan jangan hanya bermain saja. Pastikan ada output daripada ketika bermain game tu. Ini dua layout yang tengah. Relaxlah Duis, terima sahaja sebagai komen yang membina. Saya nampak macam padat sangat. Sebenarnya tadi Abang Duis, Fikri dan Hakimi nak ajak kawan-kawan imbas kembali tentang cabaran yang mereka bertiga telah hadapi semasa mula-mula membentangkan idea permainan maya roda idaman kepada pesyarah Dr. Lily ini. Ataupun kategori-kategori ini tak sesuai. Mereka kata macam main biasa saja. Jadi kita mesti ada satu fungsi ataupun satu point yang betul-betul canggih baru dia minat main. So dengan itu kita akan pilih bidang yang menjadi minat mereka.
Contohnya orang ni kita boleh jadi artis. Jadi contohnya K-pop sekarang kita masukkan artis-artis K-pop. Macam mana dia keluar ni? Okey, dan Apa tu bahasa yang anda kena gunakan, ejaan semua pastikan betul Kalau semua bahasa Melayu, bahasa Kelainan? Apa bentuk kelainan yang ada pada roda idaman ciptaan 3 orang kawan kita dari Universiti Putra Malaysia ini? Mereka juga mencari kelainan dalam sesuatu permainan komputer itu. Sebab persaingan banyak di luar. Jadi siapa nak main awak punya kalau kita punya itu tidak mempunyai kelainan. Dan sasaran pengguna sangat juga penting. Kalau kita sasarkan sesuatu kumpulan itu, kita kena tahu cita rasa mereka, warna mereka, animasi mereka, bidang mereka. Roda idaman yang menguji minda ini dibangun menggunakan aplikasi Adobe, Flash CS3 dan ActionScript sahaja. Tetapi yang merumitkan Duis dan rakan-rakannya ialah bagaimana untuk membangunkan satu aplikasi multimedia yang interaktif serta memiliki kualiti produk realiti maya yang mesra pengguna. Bagi mencapai matlamat ini, mereka terpaksa membuat pelbagai percubaan bagi memastikan permainan yang menggabungkan elemen multimedia iaitu teks, grafik, bunyi dan animasi ini dapat diakses di bawah platform Windows XP dan versi selepasnya mahupun Android. Kemudian satu lagi tugasan yang perlu dilakukan ialah dari segi penampilan grafik yang menarik dan menghiburkan. Sama seperti siri TV popular, permainan maya ini juga memerlukan kepintaran dan kemahiran pemain untuk melengkapkan perkataan yang telah diberi. game type yang kami pilih, yang kami bangunkan ni adalah jenis puzzle. Perbezaannya game ni game menguji minda pengguna, di mana pengguna perlu tahu term-term dan istilah yang terbaru, di mana ianya diperlukan untuk menyelesaikan puzzle yang kami buat tu.